Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh start? Oi. Boleh. Boleh. Okey, nombor satu ni, raja satu menunjukkan struktur kromosom yang terperinci. Ni. Maksud dia tanya, ST dan U ialah komponen molekul molekul P ialah unit asas molekul Q. ST dan U ialah komponen molekul Q. Maksud dia tanya namakan molekul P dan molekul Q. P ialah nukleotida, Q ialah DNA. Dapat? Oh, dapat. Okey. Maksud nombor dua labelkan ST dan U. S ialah kumpulan fosfat. Ni. P pula ialah gula pentosa. U pula base bernitrogen. Tak faham kan lah. Senang ni. Maksud suruh lukiskan. Ha? Dengar. Boleh je. Jelas. Teruskan. Maksud B disuruh lukiskan molekul Q yang terdiri daripada dua pasang molekul P di dalam kotak yang disediakan bawah. Macam ni lah. Maksud dia apa, lukiskan molekul ni tadi. DNA daripada dua pasang molekul nukleotida. Macam ni lah. Faham kan? Okey, faham. Okey. Lepas tu nombor satu. Okey, penggunaan bakteria E. coli dalam penghasil insulin telah dapat membantu berjuta orang yang menghidap penyakit kencing manis. Langkah-langkah penghasilan insulin daripada E. coli dirumuskan dalam Raja 1.2. Lepas tu bila selesaikan Raja 1.2, namakan teknik ni kejuruteraan genetik. Lepas tu nombor 2 dia tanya bagaimanakah bakteria E. coli mampu menghasilkan insulin. Jawapan dia, terdapat gen penghasilan insulin daripada manusia diselitkan dalam plasmid ataupun DNA E. coli. Masa nombor 3 tanya gambarkan kesan yang akan dialami oleh seorang penghidap kencing manis sekiranya tidak dirawat dengan insulin. Jawapan dia, aras glukosa dalam darahnya sangat tinggi. Lepas tu luka menjadi lambat untuk sembuh. Raja 2.1 menunjukkan satu peringkat pembagian sel dalam sel haiwan. Namakan jenis pembagian sel, meiosis. Namakan peringkat itu, metafasa 1. Masa nombor 3 dia tanya huraikan perlakuan kromosom semasa peringkat itu. Kromosom tersusun secara rawak di serta khatulistiwa. Maksud disuruh penyusunan rawak kromosom homolog menghasilkan pelbagai gamet dengan kombinasi kromosom paternal dan maternal yang berbeza. Disuruh lukiskan satu lagi kemungkinan susunan kromosom homolog dalam ruang yang disediakan di bawah. Macam ni lah. Okey, macam ni. Dapat satu markah. Lepas tu pada peringkat seterusnya didapati pasangan kromosom homolog X tidak berpisah. Menetapkan raja sel anak yang akan terbentuk pada ruang yang disediakan di bawah.
Sini lah, sel anak yang pertama, sel anak yang kedua, sel anak yang ketiga, lepas tu sel anak tiga. Itu Raja 2.2 menunjukkan karyotip seorang individu. Yang satu kita hanya tentukan yang jenayah individu itu. Yang jenayah lelaki. Faham kan? Faham kan? Tak boleh macam ni. Yang kedua tanya namakan penyakit genetik yang dihidap oleh individu itu. Tentukan sebab. Atau penyakit dia sindrom Klinefelter. Tapi sebab dia terlebih satu kromosom X. Ada. Jangan risau. Teruskan. Yang tiga dia tanya. Lepas tu yang tiga dia tanya terangkan bagaimana penyakit genetik itu boleh berlaku. Dia berlaku sebab mutasi kromosom. Dari kromosom seks. Kromosom seks XX tidak berpisah semasa nafas satu menghasilkan gamit dengan 22 tambah XX ataupun lebih satu kromosom X. Gamit dengan 2 tambah XX bersenyawa 22 tambah XX. Bersenyawa dengan sperma normal menghasilkan 44 tambah XXY. Pasal nombor 3, Raja 3.1 menunjukkan hipotesis mangga dan kunci bagi tindak balas enzim lipase. Dia tanya, namakan PQ dan R. P ialah substrat, Q ialah enzim, R adalah asid lemak ataupun hasil. So B1, nyatakan dua ciri Q berdasarkan Raja 3.1. Ciri. Dia spesifik atau hanya boleh memangkinkan satu jenis substrat dan boleh digunakan semula. Ciri Q. Nombor 2, terangkan tindakan Q ke atas P berdasarkan Raja 3.1. Sebagai pemangkin bagi meningkatkan Q sebagai pemangkin bagi meningkatkan kadar penyedaan lemak kepada asid lemak dan gliserol. Q bergabung dengan P di tapak aktif membentuk enzim substrat kompleks, maka hasil akan meningkatkan tapak aktif. Lucy, jadual 3.1 menunjukkan dua helai baju X dan Y yang dikotori oleh mentega. Baju-baju tersebut dicuci dengan sabun pencuci yang menggunakan enzim yang mengandungi enzim lipase pada suhu yang berbeza. X10 okey. Sedangkan mengapa pencucian pada baju X kurang berkesan jika dibandingkan dengan baju Y? Pencucian pada baju X digunakan pada suhu darjah Celsius. Suhu rendah menyebabkan enzim tidak aktif, maka tindak balas enzim jadi rendah. Selain digunakan dalam penghasilan deterjen, enzim juga banyak digunakan dalam kehidupan seharian dan industri. Nyatakan satu contoh kegunaan enzim lipase, hidrolisis lemak susu. Sempat, Raja 4.1 menunjukkan dua pasangan kembar. Berikan berdasarkan Raja 4.1 nyatakan jenis kembar A dan kembar B. Berikan dua sebab bagi menyokong jawapan anda. Kembar A ialah kembar seiras, manakala kembar B ialah kembar seiras. Ini kerana identiti kembar A adalah sama manakala kembar B adalah berbeza. Pada bagi kembar A adalah sama manakala kembar B adalah berbeza. Pembentukan kembar A dan kembar B ditunjukkan dalam Raja 4.2. Berdasarkan Raja 4.2 diberikan 3 perbezaan bagi pembentukan kedua-dua jenis kembar. Kembar A mempunyai satu ovum disenyamkan oleh satu sperma, manakala kembar B mempunyai dua ovum disenyamkan oleh dua sperma. Kembar A mempunyai satu zygote terbentuk dan terbelah dua, manakala kembar B mempunyai dua zygote terbentuk.
Kembar A tidak berkongsi plasenta manakala kembar B berkongsi plasenta. C. Ibu bapa kembar B mempunyai kumpulan darah AB dan kumpulan darah O. Lengkapkan jadual 1 dan nyatakan kebarangkalian kumpulan darah yang mungkin bagi kedua-dua individu dan kembar B. Ni jadual dia. Air tu macam apa lah. Orang panggil. Dia ambil. So AB masuk OO. So ni dia pegang map. So dia lihat apa genotip. Okay. Itu apa faham. Pasal tanya kebarangkalian kumpulan darah kembar B. 50% A dan 50% B. D. Puan Sheila telah pun berkahwin selama 6 tahun. Disebabkan oleh suatu ketidaknormalan pada seterusnya, beliau telah kerap kali mengalami keguguran. Jalankan dan terangkan satu teknik yang sesuai untuk membantu Puan Sheila mendapat anak. Ibu tumpang. Senyawa antara ovum Puan Sheila dan suaminya dilakukan secara in vitro. Zygote yang terbentuk ditempelkan ke dalam uterus ibu tumpang. So, nombor 5, Raya 51 menunjukkan tisu P dan Q. P terdapat di dalam organisma mati sel dan Q terdapat dalam organisma unisel. A. Terangkan proses respirasi yang berlaku di tisu P dan Q. Tisu P. Respirasi aerob, glukosa dioksidakan secara lengkap dengan kehadiran oksigen. Glukosa dioksidakan kepada karbon dioksida, air dan tenaga. Kuantiti tenaga yang dihasilkan adalah tinggi iaitu 36 ATP. Benda ini berlaku di dalam mitokondria. Maksud sel Q, respirasi anaerob. Glukosa dioksidakan secara tidak lengkap tanpa kehadiran oksigen. Glukosa dioksidakan kepada karbon dioksida, etanol dan tenaga. Kuantiti tenaga yang dihasilkan adalah rendah iaitu 2 ATP. Benda ini berlaku di dalam sitoplasma. Jadual 2 menunjukkan kadar pernafasan dan kadar denyut jantung seorang pelajar semasa berehat dan semasa melakukan aktiviti cergas. Terangkan mengapa kadar pernafasan pelajar dan kadar denyut jantung itu berbeza semasa berehat dan semasa aktiviti cergas. Kadar pernafasan semasa aktiviti cergas adalah tinggi daripada semasa rehat, memerlukan lebih oksigen untuk pengoksidaan glukosa bagi menghasilkan lebih tenaga. Kadar denyut jantung semasa aktiviti cergas adalah lebih tinggi daripada semasa rehat. Memastikan aliran darah ke tisu adalah lebih cepat untuk memekalkan lebih banyak oksigen dan glukosa ke tisu bagi menghasilkan tenaga. C. Kadar denyut jantung seorang atlet semasa rehat adalah lebih rendah berbanding bukan atlet. Terangkan mengapa. Atlet melakukan senaman berkala. Senaman menguatkan jantung atlet. Jantung atlet mengepam lebih banyak darah dalam setiap degupan berbanding bukan atlet. So, lebih banyak oksigen diterima oleh sel otot atlet. Raja 52 menunjukkan kebekatan asid laktik di dalam darah seorang atlet. Terangkan perbezaan kebekatan asid laktik dalam seorang atlet semasa dan selepas aktiviti cergas. Semasa melakukan aktiviti cergas, respirasi anaerob berlaku, maka molekul glukosa tidak dioksidakan dengan lengkap. Dengan kurang tenaga dihasilkan dan penghasilan asid laktik berlaku. Kebekatan asid laktik meningkat. Selepas melakukan aktiviti kecergasan pula, respirasi anaerob berlaku dan molekul glukosa dioksidakan dengan lengkap dan banyak tenaga dihasilkan. Asid laktik dioksidakan, maka kebekatan asid laktik dalam darah menurun. Okey, itu saja.